Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam siri yang kedua, perbincangan panduan menjawab berkaitan dengan soalan percubaan negeri Terengganu, kertas 2 bahagian A. Kita sambung pada hari ini pada soalan yang ke-6. Jadi pada cikgu ni ada soalan di mana dalam rajah 6.1 ni menunjukkan dua botol yang serupa P dan Q diisi dengan pasir terapung pegun di dalam air. Jadi kita dapati kedua-dua botol ini terapung. Di mana P kita lihat di sini ianya lebih timbul, di mana Q ni tenggelam lah. Jadi dengan isi padu pasir yang berbeza, itu pentinglah gambaran 6.1 itu membantu murid untuk menjawab. Jadi fahamkan betul gambar rajah, apakah perbezaan yang ada, apakah persamaan yang ada dalam gambar rajah tersebut. Jadi soalannya, tandakan right pada jawapan yang betul dalam kotak yang disediakan. Botol Q terapung pegun di dalam air kerana. Okey, jawapannya dekat sini. Soalannya adalah kenapa dia pegun lah. Jawapannya kenapa dia pegun. Ni soalan ni. Botol Q terapung pegun di dalam air kerana. Ni soalannya lah. Jadi penyebabnya yang membantu tadi kita lihat adalah berkaitan dengan isi padu pasir lah. Kita tengok isi padu pasir di mana kalau Q ni botol Q terapung pegun di dalam air kerana kita tengok kedua-dua terapung sebenarnya. Tapi kenapa? Sebabnya kita tengok dekat sini memang yang membantu stimulus yang kita ada di sini adalah pasir yang ada, kandungan pasir yang berbeza dalam setiap botol. Jadi kalau kamu tengok jawapan yang diberi, pilihan jawapan yang ada dekat sini kita ada 3. Yang pertama, berat botol Q lebih kecil daripada daya apung. Kemudian berat botol Q lebih besar daripada daya apung. Dan yang ketiga, berat botol Q sama dengan daya apung. Okey. Jadi kita tengok dekat sini apa perbezaan sebenarnya 3 panduan jawapan dengan gambar rajah. Apakah gambaran sebenarnya? Okay, kita tengok yang pertama, berat botol Q lebih kecil daripada daya apung. Okay, kalau kita lihat kalau berat botol ni lebih kecil, kita lihat kat sini sepatutnya bila berat tu lebih kecil daripada daya apung, bermaksud sepatutnya botol Q ni lebih timbul, lebih naik ke atas. Ni anak panah dia lah. Cikgu tunjukkan anak panah. Sepatutnya kalau panduan jawapan yang pertama ni, apa yang berlaku kalau berat ini lebih kecil, bermaksud botol ni akan berada lebih tinggi daripada paras air. Sepatutnya lah. Kemudian yang kedua, kita ada berat botol Q lebih besar daripada daya apung. Yang ini, kes ni, kita akan dapati botol ni sepatutnya lebih tenggelam lah. Sepatutnya lebih tenggelam. So jawapan yang kita pilih kat sini adalah Q. Berat botol Q sama dengan daya apung. Jadi sebab tu kita nampak dia punya keyword tadi adalah terapung pegun. Terapung pegun. Maksudnya dia tidak bergerak di dalam air. Itulah panduan jawapan untuk soalan 6A yang pertama yang memberi markah 1. Seterusnya kita ada masih lagi berkaitan dengan rajah 6.1. Bandingkan berat kedua botol P dan Q. Okey. Kat sini kita lihat kuantiti fiziknya adalah berat yang dipengaruhi. Okey, berat ni dipengaruhi oleh graviti lah. Graviti bumi. Yang dalam KSSM ni kita pakai 9.8 smart tu. Malam kita dah bincangkan. Jadi bandingkan berat kedua-dua botol. So kita tengok dekat sini, tengok balik gambar rajah. Sebab dia suruh observe, kita lihatlah. Okey, jawapan dekat sini sepatutnya berat botol Q lebih besar daripada botol P lah. Nyata sekali sebab Q tenggelam lebih dalam ataupun ketara berbanding dengan P. So jawapan dekat sini kita tulislah berat botol Q lebih besar. Berat botol Q
lebih besar berbanding botol P. Itu jawapannya. Mesti berdasarkan gambar rajah. Kemudian yang berikutnya bandingkan isi padu. Yang tadi bandingkan berat. Kita kena ingat. Yang kedua soalannya dia minta kita bandingkan isi padu botol P dan Q. Jadi sebenarnya kamu pun dah boleh jawab. Cikgu cuma nak tukar warna pen cikgu ni. Okey. Cikgu guna cursor jugalah cepat dengan pen. Okey, jadi dalam ni kita nampaklah botol Q yang tenggelam itu mempunyai isi padu yang lebih besar lah daripada botol P. Jadi kita tulis dekat sini perbandingan menjelaskan atau menuliskan bentuk perbandingan isi padu botol P lebih besar berbanding botol ini bukan P, isi padu botol Q. Q bukan P Okey, botol Q. Selalu cikgu sebut lain, tulis lain. Semalam pun berlaku kan cikgu nak sebut pincang songsang tapi cikgu sebut pincang cikgu nak sebut pincang ke hadapan tapi cikgu sebut pincang songsang. Minta maaf untuk soalan yang pertama tu. Okey, kemudian yang ketiga, bandingkan berat air yang tersesar. So berat air tersesar ni ada kaitan dengan prinsip Archimedes lah iaitu dengan ada kaitan dengan daya apung. Maksudnya apabila objek tu lebih tenggelam, bermaksud lebih besarlah kuantiti air yang disesarkan keluar. So dekat sini kita dapati berat air tersesar botol Q lebih besar. Itu kena fahamlah prinsip Archimedes. Makin banyak air, jika semakin besar air yang disesarkan, bermaksud daya apungan lebih besar juga. Ada kaitan dengan prinsip Archimedes. So kita jawab dekat sini berat air tersesar botol Q lebih besarlah berbanding botol P. Seterusnya soalan C yang kita lihat ini iaitu soalan lanjutan daripada soalan 6.1 tadi, gambar rajah 6.1 berdasarkan pada jawapan di 6B. 6B ni semua sekali ni. Nyatakan hubungan. Cikgu highlightkan dulu hubungan antara berat air tersesar. Ini yang pertama, kuantitinya, iaitu berat air yang tersesar. Kuantiti yang berikutnya, inilah berdasarkan soalan. So kita nak bandingkan berat air yang tersesar dengan isi pada botol yang tenggelam. So kaitannya kamu dah nampak dekat sini. Kalau isi padu air yang tersesar itu lebih besar, bermaksud botol yang tenggelam itu lebih dalam. Itu berdasarkan soalan 6B tadilah. Jadi kita pun isilah dekat sini, lebih besar isi padu botol tenggelam, lebih besar isi padu botol tenggelam maka lebih besar berat, maka lebih besar berat air tersesar. Cikgu ingatkan semula soalan ni menanyakan hubungan dan soalan ni berdasarkan gambar rajah bukannya graf. Maka penulisannya adalah seperti menulis hipotesis. Kemudian soalan yang kedua, nak kaitkan hubungan antara berat air yang tersesar dengan berat botol. So jawapannya kat sini berat botol adalah sama dengan berat air yang disesarkan. Berat botol adalah sama dengan berat air yang disesarkan.
disesarkan. Berat botol adalah sama dengan berat air yang disesarkan. Ini berdasarkan prinsip Archimedes, definition of Archimedes principle. Okey, soalan D. Kita beri gambar rajah baru dekat sini. Berdasarkan gambar rajah ini, dia beritahu kita ada sebuah bot bersama 2 orang penumpang dan muatan bergerak dari laut ke sungai. So, 2 medium yang berbeza lah. Iaitu air sungai dengan air laut. Okey, 6.2. Jadi, paras bot tenggelam semakin bertambah apabila bergerak ke arah sungai. Okey. Ini kita faham sebab ketumpatan air laut dengan ketumpatan air sungai adalah berbeza. Apakah yang perlu dilakukan untuk memastikan bot itu tidak tenggelam? Ini penting bagi para nelayan, ini amat penting. So, yang paling penting dekat sini, kita tak nak tenggelam, kita mesti kurangkan jisim. Ataupun jisim lah, kita kena kurangkan jisim muatan yang ada di dalam kapal. So, kita singkirkan barang-barang dari bot. Singkir barang-barang dari bot. Ini mungkin yang tak berguna lah. Ini mungkin yang tak berguna. Ini untuk prosedur keselamatan. Okey, beri satu sebab untuk jawapan anda di 6D itu. Okey. Jadi sebabnya bila kita singkirkan barang-barang, singkirkan barang-barang ni, okey, jawapannya tak ada lain lah. Kita nak pastikan berat bot berkurang. Berat bot berkurang. Jadi murid jangan keliru. Jisim, berat, kuantiti-kuantiti seperti ini kamu jangan keliru ataupun confuse. Atau murid boleh kata isi padu air yang tersesar berkurang. Isi padu air yang tersesar kurang. Ini label tinggi lah. Pengetahuan murid yang label tinggi yang boleh mengkaitkan dengan prinsip Archimedes. Okey, atau murid nak jawab berat air tersesar berkurang. Boleh juga. Berat air yang tersesar berkurang. Ini semua memberi maksud yang sama menerangkan soalan 6D yang pertama tadi. Okey, yang ketiga, nyatakan hukum yang terlibat. Hukum keapungan lah. Hukum keapungan. So, dekat sini, cikgu nak highlight perkataan hukum. Cikgu nak highlight perkataan hukum. So, kalau dia tanya hukum, murid jawab hukum. Kalau dia kata prinsip, murid jawab prinsip. Kalau dia kata nyatakan prinsip yang terlibat, prinsip Archimedes lah. Kalau dia kata hukum yang terlibat, hukum keapungan. Jangan keliru itu. Okay, seterusnya kita beralih pada soalan yang ketujuh. Okay, soalan ketujuh ni merupakan pembakar roti. Yang biasanya di zaman ini setiap rumah biasanya memiliki satu atau lebih. Okey, dan biasanya dalam peralatan ini dia akan diberilah di label, kamu belik betul. Tengok dekat mesti dia tampal dengan satu stiker yang memberikan gambaran seperti inilah, 240 volt 100 watt. Okey, jadi saya rasa mesti dia nak tanya definition ataupun maksud ni. So kita tengok. Betul. Apakah yang dimaksudkan dengan spesifikasi 240 volt 100 watt? So jangan buang masa lah. 100 watt ni sama juga dengan 100 joule tenaga. 100 joule. So apa maksud ni? Kita ambil yang belakang sekali ni. Maksudnya 100 joule adalah tenaga yang digunakan. Tenaga yang digunakan dalam satu saat apabila disambungkan kepada bekalan kuasa 240 volt. Itu adalah definition 240 volt 100
watt. Okey, seterusnya kita tengok soalan 7B. Okey, apabila pembakar roti elektrik itu disambung kepada bekalan 240 volt dan digunakan untuk membakar roti, hitung arus yang mengalir. So, kita perlu faham kat sini. Yang pertama, kita perlukan formula yang membantulah. So, sini cikgu buat sedikit urang kaji. Itu kita ada kuasa elektrik. Kuasa elektrik itu power. Kuasa elektrik itu power sama dengan E bahagikan dengan T. So, E apalah tenaga elektrik yang digunakan, T adalah masa yang diambil lah. Jadi, dalam waktu yang sama, kita boleh menggunakan juga tenaga elektrik. Ini persamaan pertama. Kita ada juga tenaga elektrik, energi yang diberikan oleh formula VIT. VIT. Salah ni, cikgu buat I pula. VIT. VIT lah. T itu mewakili masa. Jadi kita gabungkan pemboleh ubah VI ni manipulasi supaya kita ada power. Kita gabungkanlah persamaan 1 dan 2 ni supaya P sama dengan E tu adalah VIT lah. VIT bahagikan dengan T. Seterusnya persamaan baru adalah P sama dengan VI. Okey. Sekarang ni kita nak cari, kita ada 240 volt, power kita ada 100 watt tadi. Kita ada 100 P sama dengan 100 watt, kita ada V sama dengan 240. Jadi I kita sama dengan P bahagi dengan V, iaitu 100 bahagi dengan 240, maka kita dapat arus yang kita nak cari 0.417 ampere. So, soalan ini mesti disertakan dengan apa ni belajar? Magnitud perkiraan yang betul iaitu 3/40 diikuti dengan unit. Mesti. Dua-dua mesti kira dengan betul lah. Barulah kita dapat markah. Okay, seterusnya untuk soalan C yang pertama. Berdasarkan soalan ni. Okey, seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk membanding kesan pemanah pembakar roti. So, kita ada 3 jenis. Kita ada P, kita ada Q, kita ada R. 3 jenis. Okey, dengan beza keupayaan masing-masing standard. Di Malaysia kita pakai 240 volt. Dan arus yang dibekalkan 0.6 bergantung pada power yang digunakan. Macam tadi, kalau kita lihat dekat atas tadi, powernya adalah 100 watt, maka arus yang digunakan adalah 417. Okey, so kita rujukan kita kat sini. Okey, bermaksud dekat sini 6 dan 5 ni mungkin arusnya lebih besar. Mungkin lebih besar daripada 100 watt tadi. Itu jangkaan kita lah berdasarkan ilmu yang kita ada. Dan masa untuk membakar roti dekat sini kita tengok ada 90, 100 dan 120 saat. Jadi hitung tenaga, soalannya adalah hitung tenaga yang dibekalkan oleh setiap pembakar roti untuk membakar 2 keping roti. Ni, ada ni. Soalan dah bagi dekat kamu. Tengok betul-betul jalan jadual ni memang dibekalkan masa untuk membakar 2 keping roti. Dah dibekalkan dalam saat. Okey, so soalannya kita akan gunakan setiap satu lah. So, kita mulakan dengan P. P sama dengan E-nya. Sebab dia nak tenaga. Nak tenaga. So, kita tukar balik. Tak apalah, kita guna hijau. Hijau takut tak nampak, tukar merah. Tukar merah semula. Okey. So, kita ada E sama dengan bekalan 240. Okey. Arus 0.6, masa 90.
Ini VIT kita kukai E sama dengan VIT. Tadi cikgu dah tunjuk kat atas Jadi kita akan ada 1.296 kali 10 kuasa 4 Joule. Okey, untuk Q kita ada 240. Okey, 0.5 untuk arus. Manakala masa 100 saat setelah dikira, murid pastinya akan dapat 1.200 kali 10 kuasa 4 Joule. Dan yang terakhir kita ada bekalan kuasa yang sama 240 kali dengan masa 0.4, 120 untuk masa, arus 0.4, masa 120, murid akan dapat 1.152 kali 10 kuasa 4 Joule. Okey, kita tengok masa ni tenaga besar. Mana tenaga paling besar? Kita lihat P. Tenaga paling besar adalah P dengan masanya yang singkat. Betul lah. Jadi bila kuasanya besar, masa yang membakar untuk 2 keping roti ni adalah singkat. Jadi yang paling penting, rumus yang betul dengan unit masing-masing yang betul lah. Ni, Joule mesti ada. Mesti ada. Okey. Soalan berikutnya, soalan manipulasi ni sebenarnya diubah suai. Di satu, menggunakan jawapan DC, nyatakan pembakar roti yang paling sesuai untuk membakar roti. So sudah pastilah kita tengok dekat sini. Kita tengok mana yang paling sesuai. Okey. Kita tengok kat sini. Okey, kalau yang nak cepat masak, memang kita akan gunakan P. Okey, bagi yang tak kisah, dia nak Q atau R pun tidak jadi masalah. Tapi soalannya adalah paling sesuai untuk membakar roti. So, paling sesuai ni, boleh kita pertinggalkan faktor GMAT. Faktor GMAT. So, paling GMAT dekat sini, kita akan rujuk pada arus yang digunakan lah. Arus yang digunakan yang paling kecil dekat sini iaitu GMAT, mewakilikan GMAT. Okay, arus yang paling sesuai dekat sini kita tengok untuk R iaitu 0.4. So yang paling tepat dekat sini adalah R lah. Jawapan yang paling tepat adalah R. Beri sebab kenapa kita pilih R. Guna tenaga yang paling rendah. Guna tenaga yang paling rendah. Guna tenaga yang paling rendah, iaitu jimat tenaga. Jawapan lain ataupun arus kecil pun boleh. Sebab ni penting kalau kita beli peralatan-peralatan elektrik sekarang ni, ada ditulis diberi bintang penjimatan. Ada yang 5 bintang, ada yang 4 bintang, ada yang 3 bintang setengah pun ada. Ini penting lah. Jadi kalau nak beli barang elektrik, kita perhatikan bintang yang diberikan yang menggambarkan jimat tenaga. Dan yang paling penting, berkemampuan lah. Kita ikut yang kita mampu. Okey, soalan nombor 8. Yang ini saya rasa murid dah faham. Pernah saya rasa cikgu-cikgu kamu atau saya sendiri pun tunjuk dekat murid cikgu berkaitan dengan video resonan inilah. Di mana jambatan, dua gambar jambatan sempit Tacoma ni di wilayah Washington Amerika Syarikat pada 1 Julai runtuh 1940 disebabkan oleh resonan. Apakah yang dimaksudkan dengan resonan? Jadi resonan ni secara umum dekat sini kita tuliskan dia punya definisinya. Dia base dia adalah getaran lah. Base nya adalah getaran. Jadi resonan adalah getaran yang berpunca ataupun disebabkan oleh dari daya luar, berpunca dari daya luar yang mempunyai frekuensi,
frekuensi asli sama dan berayun pada amplitude maksimum. Ini definisi untuk resonan. Untuk resonan. Yang paling penting, main dia adalah getaran daripada daya luar yang mempunyai frekuensi asli yang sama dan bergetar pada amplitude yang maksimum. Okey, berdasarkan Raja 8.1 dan data-data yang diambil dalam laman web, ni laman web yang di SheetPy ni laman web lah. So masa tu data tu dia menunjukkan frekuensi yang kita tengok dekat sini, kelajuan dia adalah 19 meter per second dengan frekuensi 0.6 Hz masing-masing. Hitung panjang gelombang. So kita ada V sama dengan rumus yang betul, kita ada V sama dengan F lambda. Kita nak cari lambda. So lambda maksudnya V per F lah. Sama dengan lambda. So jawapannya 19 bahagi dengan 0.6. Sebab masing-masing dalam unit yang betul. Dalam kuantiti asas yang betul. So kita akan dapat 31.67 meter. Okey, jangan lupa unit mesti disertakan. Itu adalah panjang gelombang yang menyebabkan frekuensi 0.6 Hz dan laju angin tersebut adalah 19 meter per second. Okey, C. Raja 8 ini menunjukkan dua spring penyerap hentakan dalam sistem penggantungan pada sebuah motosikal. Cantik motor siapa lah ni dia ambil Cantik sangat gambar ni. Okay, menerangkan konsep fizik yang sesuai, terangkan kegunaan bahan-bahan yang sesuai untuk reka bentuk bagi meningkatkan lagi sistem penggantungan pada motosikal dan memastikan penunggang selesa semasa mulai jalan yang tidak rata berdasarkan aspek-aspek berikut. Ni motor asal ni tinggi kita tengok Asalnya kita tengok spring ni adalah tinggi, tapi kita tengok dekat sini macam boleh laras. Spring ni macam boleh dilaras. Okey, so kita dalam jalan yang tak rata, kita nak spring yang macam mana? So untuk pengetahuan, untuk ringkasnya, memanglah kita akan gunakan sistem yang pendek lah. Kita akan gunakan pendek dan pasti kita faham panjang spring tu pendek sebab salah satunya kalau kita lihat budak-budak hari ni, remaja hari ni dia panggil ada istilah sport spring. Dan sport spring ni kelebihannya memang di cornering memang cantik lah So spring pendek sebabnya paling penting adalah pemalar spring besar. Pemalar spring mesti besar. Kalau kita pakai spring pendek, pemalar spring kecil tak boleh. Dia berayun lebih. Dia akan berayun lebih. Dalam erti kata lain ni, apa maksud pemalar spring besar ni? Keras. Keras sebab apa? Sebab kita tak nak kurang ayun. Sebabnya kita tak nak ianya berayun. Bilangan ayunan yang dihasilkan semasa menerima hentakan, kita nak yang minimum lah. Minimum, so jawapan kat sini sedikit ataupun minimum. Bolehlah minimum. Yang tidak terlalu berbuai sebab frekuensi rendah. Itu antara yang paling logik lah. Bila frekuensi rendah, maka ayunan adalah minimum. Itu kaitan dia. Itu dia punya kaitan. Okey, jenis bahan keluli. So, ini dalam pengetahuan murid. So, kita biasanya akan guna keluli. Atau murid lebih mahir dengan atau suka dengan perkataan logam keras pun boleh. Yang penting bukan aluminium ataupun plastik sebab memang confirm murid tahulah kuat. Dan mungkin murid nak kata patuh hukum Ohm pun boleh. Patuh hukum Ohm pula. Hukum Hooke, sorry. Hukum Ohm tu dalam tajuk elektrik. Okey, selesai untuk 9 markah. Okey. Maka selesai untuk soalan kertas 2 Negeri Terengganu bahagian A. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.